Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar topik yang pertama dalam motor control installation, salah satu komponen dalam installation 4. Jadi hari ini kita akan lihat berkenaan dengan motor 3 fasa. Jadi yang kita akan cover dalam topik ini adalah pengenalan kepada motor 3 fasa itu sendiri. Kemudian kita akan tengok dari segi construction of the motor. Kemudian kita akan sentuh dua jenis motor arus ulangi 3 fasa. Okey. So kalau kita tengok biasanya dalam motor 3 fasa ni kita ada menggunakan tenaga elektrik. Jadi bekalan 3 fasa ni akan dibekalkan kepada motor elektrik. Kemudian dari situ akan menghasilkan electromagnetic force yang akan menggerakkan bahagian rotor, dan rotor tersebut bergerak akan menyebabkan adanya tenaga mekanikal yang terhasil. Okay, kenapa kita banyak guna motor 3 phase dalam industri ni? Sebabnya kalau kita tengok motor 3 phase ni adalah salah satu penggerak yang paling efisien lah berbanding dengan penggerak utama yang lain. Okey, kalau kita tengok motor 3 fasa ni ataupun biasa yang panggil polyphase ni, dia ada beberapa kelebihan dia berbanding dengan motor 1 fasa. Okay, antara kelebihannya adalah dari segi binaannya adalah tahan lasak, kemudian daya kilas ataupun torque, permulaan dia yang sangat tinggi. Di samping kecekapan yang tinggi, kemudian dari segi arus yang digunakan adalah rendah, kemudian dari segi pembetulan faktor kuasa juga adalah sangat baik. Kemudian motor 3 fasa ni dia tidak memerlukan Swiss ampere, centrifugal Swiss, dan juga kapasitor sebagaimana motor 1 fasa menggunakan centrifugal Swiss dan juga kapasitor. Okay, kemudian motor 3 fasa arus ulangi ni dia sangat sesuai untuk industri berat. Contohnya kita ada kompresor, kita ada pump dan sebagainya. Okey, kat sini kita tengok jenis motor 3 fasa arus ulangi. Kita ada dua jenis, kita akan cover dua jenis. Yang pertama adalah induction motor, yang kedua adalah synchronous motor. Jadi kalau motor aruhan dan juga motor segerak ini, dia dibezakan dari segi penggunaan rotor. Kalau katakan motor aruhan itu menggunakan rotor sangka tupai, maka kita akan panggil dia motor aruhan sangka tupai. Sebaliknya kalau jenis rotor yang digunakan adalah jenis rotor berlilit, maka motor tersebut kita akan panggil sebagai motor aruhan rotor berlilit. Okey, seterusnya untuk motor segerak. Motor segerak juga menggunakan dua jenis rotor yang berbeza. Yang pertama adalah jenis silent pole ataupun kita panggil dia motor segerak rotor berkutub unjuran. Manakala rotor yang kedua untuk motor segerak kita biasa guna adalah motor segerak rotor berkutub silinder, yang itu kita panggil cylindrical pole. Okey, dalam industri ni hampir 90% penggunaan motor dalam industri banyak menggunakan motor aruhan, induction motor. Sebab apa motor aruhan ni banyak sangat digunakan? Sebabnya salah satunya adalah dari segi kecekapan motor tu sendiri, dianggarkan di antara 2 hingga 8% kecekapan dia berbanding dengan motor-motor yang lain. Okey, so kat sini kita tengok binaan motor aruhan 3 fasa. Kita ada yang pertama, kalau kita tengok gambar ni, kita ada yang tengah-tengah ni bahagian yang berputar, ini kita panggil dia rotor. Kemudian di sekeliling ini ada bahagian yang kita namakan bahagian rotor, dia ada winding kat sini. Kemudian kita ada shaft motor, kemudian di sekeliling motor ni kita akan cover dia dengan frame, dan sebelah belakang dengan depan ini kita panggil end shield.